Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Siti Hajar binti Zainuddin, 175751. Kari pap dijual di mana-mana, sedap dimakan pembuka selera. Ingatlah semua wahai pengguna, jalan raya bukanlah pusara. Begitulah sedikit pantun 4 kerat yang menjadi pemula bagi bual bicara kita pada hari yang indah ini. Terima kasih buat pengerusi majlis yang saya hormati, Daf-Daf kehormat, Datuk Datin, Puan-Puan serta hadirin yang saya kasihi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdirinya saya pada hari ini tidaklah hanya sekadar menguntum senyuman, akan tetapi saya bawa hadirin yang dihormati kepada satu tajuk perbicaraan yang saya amat percaya kita semua pernah melihat atau menghadapi situasi ini. Tanpa membuang masa lagi, tajuk yang bakal saya sampaikan adalah mengenai punca, langkah mengatasi serta kesan kemalangan jalan raya. Hadirin yang dikasihi, seperti mana yang kita ketahui, statistik mengenai kemalangan jalan raya dari semasa ke semasa amat membimbangkan ramai pihak. Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT Bukit Aman melaporkan sebanyak 10,382 kes kemalangan jalan raya berlaku di seluruh negara dalam tempoh 32 hari pertama pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun ini. Daripada jumlah kemalangan dilaporkan ini, sebanyak 140 kematian direkodkan. Walaupun statistik kemalangan menunjukkan penurunan positif sehingga 70% berbanding sebelum PKP dikuatkuasakan, kadar kematian ini bukan sesuatu yang harus dibanggakan kerana kemusnahan lebih besar berlaku sebelum penyebaran COVID-19 lagi. Hadirin yang bijak bistari, antara punca kemalangan jalan raya yang boleh saya kongsikan kepada hadirin sekalian adalah yang pertama, sikap pemandu ketika berada di jalan raya merupakan faktor dominan berlakunya kemalangan jalan raya. Sikap sambil lewa serta tidak fokus ketika dalam pemanduan seperti penggunaan telefon pintar. Sebenarnya telefon pintar ini telah banyak mengubah kehidupan kita dengan kewujudan pelbagai aplikasi seperti WhatsApp dan mesej multimedia. Fungsinya bukan lagi menjadi telefon biasa, sebaliknya telah menjadi telefon pintar dengan pelbagai kemudahan. Oleh yang demikian itu, telefon pintar telah mengubah soal keselamatan jalan raya dan menjadi cukup berbahaya apabila kita menggunakannya untuk melayari laman sosial, mengambil gambar atau mencari lokasi ketika sedang memandu mahupun menunggang motosikal. Seterusnya, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Azizman alias mendedahkan sebanyak 70 kemalangan di seluruh negara membabitkan pemandu mabuk sehingga tempoh 2018 hingga Mei 2020. Ia meliputi sebanyak 25 kes pada tahun 2018, 23 kes pada 2019 dan 13 kes bagi 5 bulan pertama tahun 2020. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur pula memaklumkan, sepanjang 5 bulan pertama tahun 2020 ini, sebanyak 800 pemandu mabuk telah ditahan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 10 kes telah dituduh di mahkamah dan selebihnya akan menyusul selepas kertas sesiatan dilengkapkan. Menerusi di entry Facebook rasminya, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengarahkan Kementerian Pengangkutan merangka pindaan Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987 Akta 333 supaya hukuman lebih berat dikenakan terhadap individu yang disabitkan dengan kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah. Mengikut undang-undang sedia ada, individu yang memandu dalam keadaan mabuk boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen
45A-1 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987 yang memperuntukkan hukuman denda tidak kurang RM1,000 atau tidak lebih RM6,000 atau penjara tidak lebih 12 bulan. Manakala bagi kesalahan memandu dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan kematian pula, pesalah boleh dikenakan hukuman mengikut Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987 yang membawa hukuman denda maksimum RM20,000 dan penjara maksimum 10 tahun. Seterusnya, keadaan jalan raya yang rosak yang tidak dibaiki oleh pihak yang bertanggungjawab. Jalan raya yang berlubang telah banyak meragut banyak nyawa, terutama mereka yang membonceng motosikal. Jalan raya yang licin akibat keadaan selepas hujan serta yang lebih teruk licin kerana dituang minyak oleh tangan-tangan yang tidak bermoral di jalan raya turut mengundang kepada nahas jalan raya. Oleh yang demikian, maka kita perlulah sentiasa mengambil cakna dengan mengamalkan langkah-langkah bagi mengatasi kemalangan jalan raya. Yang pertama, antara langkah-langkah yang kita boleh lakukan adalah menguatkuasakan undang-undang. Undang-undang yang lebih berkesan perlu digubal untuk memastikan masalah ini dapat ditangani. Undang-undang yang diamalkan di Jepun wajar dicontohi. Di Jepun, apabila berlaku kemalangan, kedua-dua belah pihak iaitu yang melanggar atau yang dilanggar terus dikenakan denda yang tinggi tanpa mengira siapa yang bersalah. Mereka kemudiannya dibicarakan di Mahkamah Kemalangan Jalan Raya pada kadar segera. Undang-undang seperti ini menggalakkan pemandu agar memandu dengan lebih berhati-hati. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang tersebut juga harus tegas dan tidak memilih bulu atau lebih popular dengan perkataan sekarang yang dipanggil double standard. Kerajaan wajar mengetatkan hukuman terhadap pesalah jalan raya. Kadar denda yang sewajarnya diharapkan dapat menginsafi pengguna jalan raya. Hukuman lesen digantung dan penjara untuk kesalahan kemalangan maut wajar dilaksanakan. Tambahan lagi, antara langkah yang boleh dilakukan untuk mengelak kemalangan jalan raya adalah dengan memperbaiki keadaan jalan raya. Keadaan jalan raya yang berbahaya juga perlu dibaiki agar kemalangan jalan raya dapat diatasi. Contohnya seperti jalan yang berselekoh tajam hendaklah diluruskan agar senang dilalui oleh para pengguna. Manakala jalan yang bercerun tinggi pula perlu direndahkan. Selain itu, tanda-tanda isyarat di jalan raya juga perlu dikemaskan dan kemudahan tertentu hendaklah dibina seperti jejantas, laluan pejalan kaki dan sebagainya. Hal ini untuk memudahkan pengguna melintas jalan raya dan mengelak daripada kemalangan. Pihak bertanggungjawab perlulah sentiasa mengawasi serta memelihara infrastruktur jalan raya yang telah dipertanggungjawabkan oleh pihak negeri. Seterusnya, memperhebatkan kempen mencegah kemalangan jalan raya. Kini banyak kempen mengatasi masalah kemalangan jalan raya diadakan oleh pihak berkuasa. Saya tidak menafikan benda itu. Tetapi, nampaknya kempen tersebut masih belum meninggalkan kesan yang memuaskan. Oleh itu, amat wajar bagi kita untuk memperhebatkan lagi kempen tersebut. Ianya perlu dilaksanakan secara lebih agresif dan dibuat secara berterusan. Kesedaran orang ramai harus dipupuk agar mereka sentiasa berhati-hati dan bertimbang rasa sewaktu di jalan raya. Lebih-lebih lagi mengenai pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk yang telah banyak meragut nyawa-nyawa insan yang tidak bersalah sehingga ia menjadi satu trend pada hari ini. Maka saya ingin para hadirin cuba bayangkan akan kesan mengambil endah mengenai keselamatan di atas jalan raya. Antara kesan-kesan yang kita boleh lihat, yang pertama, ini merupakan kesan utama kepada semua orang, iaitu kemalangan ini dapat meragut nyawa dan mengalami kecacatan. Kebanyakan mangsa yang terlibat dalam kemalangan jalan raya majoritinya akan berempuh ke alam maut kerana kejeraan yang parah, terutamanya di bahagian kepala. Terdapat juga sebahagian daripada mereka yang mengalami kemalangan tetapi masih dapat diselamatkan
akan tetapi mengalami kecacatan seperti tangan kudung, kaki dipotong atau buta dan juga hilang ingatan. Akibat inilah telah menjadikan seorang isteri mampu kehilangan seorang suami, seorang anak menjadi yatim piatu dan ibu bapa yang kehilangan anak-anak yang tersayang juga sebaliknya. Selain itu, kerugian dalam aspek kewangan juga berlaku apabila sesuatu kejadian kemalangan terjadi. Setiap kemalangan pasti membawa kerosakan kepada kenderaan serta kerosakan kepada harta kerajaan yang perlu dihantar ke bengkel dan perlu diperbaiki dari masa ke masa. Sesungguhnya, pengguna akan kerugian wang apabila kereta mereka terlibat dalam sebarang kemalangan jalan raya. Keadaan jalan raya juga turut rosak dan menyusahkan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Tambahan pula, kekerapan kemalangan jalan raya yang berlaku boleh menyebabkan imej negara pada mata orang asing terjejas. Orang ramai akan beranggapan bahawa pengguna jalan raya negara ini tidak bertanggungjawab dan suka memandu dalam keadaan yang berbahaya pula. Jelaslah, maruah dan imej negara akan dipandang rendah oleh masyarakat, terutamanya pelancong asing jika kemalangan terus berlaku. Oleh itu, saya kira cukup sudah perkongsian bicara saya pada hari ini. Sentiasalah berwaspada dan menjadi seorang pemandu yang berhemah di jalan raya dalam membantu mengurangkan kadar kemalangan dini hari. Slogan, biar lambat asal selamat. Ingatlah orang yang tersayang, perlulah disemat dalam diri setiap pemandu untuk mewujudkan keharmonian ketika di atas jalan raya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.